Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang mulia, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Nescaya Allah Ta'ala mengangkat darjat kedudukan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan juga orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Maksudnya ilmu itu hanya akan dapat melalui jalan belajar, dan kefahaman itu dapat melalui jalan tafaqquh. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memberikan faham agama yang benar padanya. Sadaqallahu wa rasuluh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata musannif, pengarang kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua, yakni yang kedua daripada kenapa bersengatan kenyang, iaitu pada makan dan minum, dituntut daripada menjauhinya. Bahwasanya pada banyak makan itu membangkitkan segala anggota pada yang sia-sia dan pada kejahatan. Baik tuan-tuan, alhamdulillah kita hari ini dapat lagi bersama di dalam kuliah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus memberikan kita petunjuk untuk hati kita dapat menilai kebaikan-kebaikan yang kita akan dapat melalui majlis ilmu. Majlis ilmu ni tuan-tuan adalah taman-taman syurga di dunia lagi. Itulah orang yang beriman, orang yang ada iman ni tuan-tuan, syurga bagi dia bukan di akhirat semata-mata. Di dunia tidak dapat syurga. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, dia ni mengarang banyak kitab. Ulama Fatani, ulama Nusantara. Dia menyebut dalam kitabnya Mamdiatul Musalli. Saya banyak mengajar kitab tu lah. Dia menyebut bahawa di antara syurga dunia ni tuan-tuan ialah sembahyang. Di antara syurga dunia ni ialah sembahyang, yang disebut sebagai Al-Jannatul Ajilah,
syurga yang disegerakan, iaitu di dunia lagi. Kita dah rasa kelazatannya, rasa kenikmatannya. Sebab itu kita namakan kitab Salli. Apa yang nak semayang? Sebab ramai orang semayang, dia tak tahu apa yang dia nak daripada semayang dia, apa yang nak dicapainya. Semayang dianggap sekadar tanggungjawab agama, sekadar rutin harian, sekadar nak melepaskan tanggungjawab, sehingga dia tak tahu apa yang dia nak capai dalam semayang, apa yang dia nak, yang menjadi cita-cita dia, harapan dia pada semayang. Sebab itulah kata Syekh Daud Fatani, kemuncak semayang ni adalah kita akan rasa semayang tu syurga. Dari sudut ketenangan hati, dari sudut kenikmatan, kerohanian, dari sudut berbagai-bagai nikmat maknawi, nikmat dalam hati yang dapat dirasai. Orang beriman saja, orang yang benar-benar khusyuk saja yang akan dapat rasa. Orang yang semayang main-main, orang yang semayang tak bersungguh takkan dapat rasa. Maka sebab itulah ramai orang semayang dia dapat penat saja. Ramai orang semayang dia tak rasa lazat semayang, sebab dia tak capai syurga tu. Nabi SAW menganggap semayang ni sebagai qurratu ain, sebagai penyejuk mata hati. Tu dia, penyejuk mata hati. Jadi di antara juga syurga dunia ni ialah majlis-majlis ilmu. Sebab tu orang beriman masuk dalam majlis ilmu ni ibarat macam apa? Ibarat macam ikan masuk ke laut lah. Ibarat macam ikan tuan-tuan masuk ke laut. Jiwa orang beriman bila masuk majlis ilmu. Kita dah bela ikan lama kat rumah dalam akuarium kan. Tiba-tiba kita masukkan ikan tu ke laut ataupun ke sungai, memang dia akan rasa gembira sangat, rasa luas, bebas, tenang jiwa dia. Maka begitulah orang beriman. Tapi orang yang ada dalam hati sifat nifaq, sifat munafik, masuk majlis ilmu ni menyakitkan. Masuk majlis ilmu menyesakkan dada dia. Itu ukuran tuan-tuan iman dengan munafik. Mudah-mudahan kita ni diberikan Allah Ta'ala kelapangan jiwa, diberikan keikhlasan dalam berilmu, sehingga walaupun kita belajar tak banyak, sekali-sekala je kita belajar. Datang belajar pun banyak tidur daripada dengar. Tambah kuala-kuala subuh ni kan, kuala subuh ni memang masa untuk sambung tidur. Tak banyak daripada 10 poin, dengarlah separuh poin. Tapi separuh poin tu kalau benar-benar kita ikhlas masuk dalam hati, membentuk jiwa kita, merubah jugalah perangai kita tuan-tuan. Baik, jadi hari ni kita masuk kepada perkara kedua. Kenapa kata pengarang kitab ni dituntut dalam syarak ni menjauhi bersangatan kenyang. Kita dah bincang pada minggu lepas bahawa bersangatan kenyang ni jatuh pada hukum makruh, tapi makruh yang membawa kepada haram, yang boleh bawa kepada haram. Jadi kata musannif, yang keduanya ialah banyak makan ni membangkitkan, maknanya menguatkan keinginan nafsu yang ada pada segala anggota kita ni, pada perkara yang sia-sia dan juga pada perkara kejahatan. Bila dah banyak makan, orang kata dah bertenaga, maka banyaklah, orang kata panjanglah akal kita. Panjang akal nak buat benda-benda yang tak baik ya. Ini sebab itulah maknanya Allah Ta'ala wajibkan setahun sekali kita berpuasa sebulan. Sebab bila bulan puasa ni tuan-tuan, besok kita dah start puasa, Allah Ta'ala memang beri kita peluang untuk baiki diri kita. Yang pertama, dia ikat syaitan. Walaupun di sana ada pandangan-pandangan ulama, apa maksud hadis yang mengatakan ikan pula syaitan-syaitan yang diikat di bulan Ramadan.
Ada ulama berpandangan syaitan ni bila diikat bulan Ramadan, syaitan tu ialah jenis-jenis jin yang kafir. Jenis-jenis jin yang kafir, yang kerja dia memang menggoda manusia, menghasut manusia, mengganggu manusia, bawa manusia kepada kekufuran, menyuruh manusia kepada kemaksiatan dan sebagainya. Maka jin jenis beginilah yang dikatakan syaitan, iaitu jin yang kafir. Dia diikat dalam arti kata dia dilemahkan. Dia dilemahkan kekuatan dia untuk nak mengganggu orang-orang beriman ni. Kalau bulan tak Ramadan dia lebih kuat. Bulan apa namanya Ramadan dia dilemahkan. Macam vaksin lah, ada vaksin kuat dengan vaksin lemah kan. Vaksin lemah jadi apa? Ada vaksin lah. Vaksin lemah ni adalah virus yang dilemahkan. Maka oleh kerana itulah bila bulan puasa kita lebih mudah untuk beramal. Kalau bulan tak puasa, tak jumpa jalan masjid, tak jumpa jalan surau kan. Bila Ramadan je baru nampak jalan surau, jalan masjid, nak buat apa tarawih lah, nak moreh lah, nak macam-macam kan. Itu kita biasa jumpa lah. Sebab apa? Itu syaitan tu dilemahkan. Adapun jin-jin yang Islam, tuan-tuan, jin ni kan ada kafir, ada yang Islam. Jin Islam dia tak kena ikat. Sebab apa? Jin Islam kena puasa. Jin Islam pun kena puasa juga. Jin ni macam kita juga, tuan-tuan. Orang manusia ni ada yang Islam, ada yang kafir. Allah Ta'ala jadikan manusia dan jin untuk beribadat pada dia. Akhir zaman ni, baik manusia apa jenis pun, jin apa jenis pun, mereka wajib beriman dan wajib beribadat kepada Allah. Dan akhir zaman ni syariat yang ada hanya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah jin-jin zaman Nabi datang jumpa Nabi, berguru dengan Nabi. Orang kata nadah kitab dengan Nabi lah, ibadatnya begitu. Dan ada jin-jin di zaman Nabi yang alim, yang soleh, yang dikatakan masih hidup hingga hari ni. Sebab jin ni biasa panjang umur. Yang pendek umurnya kita manusia ni. Manusia pendek umur. Jadi jin-jin Islam ni bulan Ramadan dia kena puasa juga. Maka dia tak kena ikat. Cuma samalah macam perangai kita manusia yang Islam kan. Walaupun kena puasa, wajib puasa, ada yang betul-betul puasa, ada yang puasa yang yuk kan. Tengah hari buka periuk pun ada juga. Maka begitulah jin-jin Islam ni. Ada yang Islam, yang baik, yang soleh. Sebab jin yang soleh ni disebut dalam Al-Quran, tuan-tuan. Saya bukan reka benda ni ya. Hingga dalam Quran pun ada nama surah jin, surah Al-Jin. Bayangkan, dalam Quran ada nama surah Al-Jin. Jangan kita tak percaya kan. Ni bulan Ramadan ni kita tadarus, kayalah kita akan jumpa surah jin. Kita akan jumpa kisah jin beriman. Kita akan jumpa ayat-ayat menyebut jin ni ada yang soleh. Maka jin-jin Islam dia wajib puasa, wajib sembahyang tarawih juga. Wajib lah sunat sembahyang tarawih juga. Sebab syariat akhir zaman baik untuk jin dan manusia ialah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betullah kita orang Islam kalau lah tak puasa, tak sembahyang tarawih, lagi teruk daripada jin lagi. Sebab selama ni kita orang Melayu diajar jin yang paling baik ialah seburuk-buruk manusia kan? Sebaik-baik jin adalah seburuk-buruk manusia. Itu yang kita ajar. Tak itu datang mana ajaran tu saya tak tahu. Kitab mana, hadis mana tak tahu. Tapi itulah yang menjadi pegangan manusia. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan, itu pandangan ulama pertama, jin-jin yang kafir ni yang selama ni merosak, mengganggu manusia, dia diikat, dalam arti kata dia dilemahkan. Yang kedua, pandangan ulama memang betul-betul diikat. Betul-betul kena ikat. Macam mana ikatan tu? Wallahu a'lam.
Kita tak tahu. Poin besarnya ialah bulan Ramadan kita lihat memang kita akan lebih mudah beramal, beribadah. Orang pun akan lebih, orang biasa-biasa pun yang tak pernah datang surau masjid pun, dia akan rasa lebih mudah nak datang. Tambah lagi bulan Ramadan kita wajib berpuasa daripada subuh sampailah ke maghrib. Maknanya satu tempoh yang panjang di mana kita tidak makan dan tidak minum. Maknanya cerita bersangatan kenyang tak timbul antara subuh dengan maghrib. Itu dia. Ini ruang dan peluang kita untuk mengajau, untuk ajau nafsu kita. Daripada subuh sampai maghrib tak makan, tak minum, maknanya masa inilah kita akan dapat rasa bagaimana rasa lapar berjam-jam. Bagaimana rasa tidak kenyang. Kalau selama ni bulan tidak puasa, kita tak pernah lapar pun. Tak sempat lapar orang kata. Baru rasa lapar je lepas subuh ni dah makan. Sekejap lagi ada makan ni. Baru terasa nak lapar, sekejap lagi ada makan. Kalau tak makan free pun makan kedai kan. Nanti kan pukul 10 tak sempat lapar kan, ada makan lagi. Tengah hari kan tak sempat lapar, makan lagi. Petang tak sempat lapar, tea time pula. Malam tak sempat lapar, dinner pula. Tak sempat lapar, dah supper pula. Nak tidur pun makan nasi goreng Pattaya lagi tengah malam. Nasi goreng tulang gearbox lagi lah. Itu hari kita yang tidak bulan Ramadan. Tapi bila bulan Ramadan, siang kita, inilah peluang untuk ajau nafsu. Sebab kita dah bincang selama ni tuan-tuan, nafsu ni jadi kuat sebab makan. Sebab bila kita makan ni tuan-tuan, kita beri tenaga pada tubuh badan kita. Bila tubuh badan kita ada tenaga, otak kita pun bertenaga, itu yang macam-macam dia fikir nak buat. Nak buat itu, nak buat ini, nak pegang itu, nak pegang ini, nak tengok itu, nak tengok ini, nak dengar itu, nak dengar ini, macam-macam nak dia buat. Tapi bila nafsu ni lemah, iaitu dilemahkan dengan berlapar, itu yang orang kata dah tak panjang akal lah. Lemah, lesu, dah tak semangat. Nak jumpa kawan-kawan, nak mengumpat pun dah tak semangat dah. Kalau perut kenyang, kena teh tarik secawan, kena roti canai sekeping, semangat masa tu. Habis kita umpat kan. Habis orang kita umpat, habis benda kita cerita. Cerita apa? Cerita politik, cerita ekonomi, cerita hiburan, cerita artis, nampak artis. Habis semua. Kita boleh cerita bila kita makan kan, perut kenyang. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan, cara nak didik nafsu memang dengan lapar. Jadi oleh kerana itulah, sebab apa? Sebab bila perut kenyang, ni yang kata musannif kata tadi, membangkitkan segala anggota pada yang sia-sia dan juga pada kejahatan. Dikuatkan nafsu, dikuatkan keinginan nafsu tu tuan-tuan. Keinginan nafsu. Nafsu ni diri kita. Tak salah nafsu kita ni. Nafsu tu ada dalam diri kita, takkan boleh cerai tanggal. Nafsu memang takkan cerai tanggal. Kita perlukan nafsu. Manusia ni tuan-tuan, kalau tak ada nafsu, dia tak layak jadi khalifah Allah atas muka bumi. Sebab bumi ni memang Allah Ta'ala jadikan manusia sebagai khalifah, sebagai orang kata tukang memakmurkan dunia, membangun dunia. Maka manusia perlukan nafsu. Kalau tidak, manusia tengok dunia ni tak ada apa-apa. Dia tengok pokok kelapa kan, dia tengok je. Apa nak buat pokok kelapa, dia tak fikir pun. Sebab dia tak ada nafsu. Tapi kerana nafsu lah, orang manusia ni tengok pokok kelapa, dia tengok buah dia. Ada air, boleh minum. Bukan sekadar minum, boleh jual pula. Dia tengok isi kelapa, bukan sekadar boleh makan, tapi boleh buat santan, boleh jual pula. Boleh jual, boleh jadi industri, buat santan kotak pula kan? Dia punya sabun pun boleh jual, tempurung pun boleh jual. Semua difikir. Sebab apa? Manusia ada nafsu. Jadi apa yang perlu kita buat ialah bagaimana nak menjaga nafsu, nak memelihara nafsu, nak mengekang nafsu, nak mengawal nafsu. Maka oleh kerana itulah, daripada kefahaman kita pada perkara yang kedua ni,
Kenapa kita kena jaga makan minum kita jangan sampai tahap terlalu kenyang, bersangatan kenyang dan tak pernah rasa lapar, kerana nak mengelak anggota-anggota kita ni daripada sentiasa dirangsang ataupun sentiasa dibangkitkan keinginannya untuk perkara-perkara sampai tahap perkara-perkara yang sia-sia dan juga perkara yang dikatakan kejahatan. Dan yang ketiga daripada sebab kenapa kena jauhi bersangatan kenyang, tuan-tuan, satu cabaran pula bulan Ramadan ni, sepanjang hari kita lapar, tapi antara maghrib dengan subuh, itu pula timbul satu ujian. Masa buka, makan, minum kan. Lepas buka, semayang, ada makan malam pula, kena nasi lagi kan. Nasi sepinggan 2 lagi. Lepas tarawih, ada moreh pula, bantai lagi makan kan. Akhirnya tidur dalam kekenyangan. Ini pun ujian, tuan-tuan. Sebab itulah manusia menyambut Ramadan ni dia macam-macam versi dia. Ada manusia menyambut Ramadan dengan hati yang gembira. Hati yang gembira sebab dia yakin Ramadan ni bulan ibadah. Inilah peluang dia nak membetulkan ibadah dia, peluang untuk dia membaiki ibadah, menambah ibadah. Tapi ada juga versi manusia, persepsi manusia bulan Ramadan ialah bulan makan. Bulan melayan makan dan minum. Sebab apa? Bulan Ramadan ni bulan lapar. Bila lapar macam-macam benda nak makan. Lepas tu lah bila bulan Ramadan, yang paling popularnya murtabak kan. Kalau bulan tak puasa ni tak berapa jumpa murtabak. Tak berapa jumpa, bukan tak ada, tak berapa jumpa. Tapi kalau bulan Ramadan, murtabak saja. Macam-macam murtabak keluar. Sepatutnya bulan ni, bulan Ramadan, bulan mubarak kan. Tapi akhir jadi bulan murtabak lah. Ini yang banyak orang layan nafsu dia. Pergi pasar Ramadan kan, bazar Ramadan, habis semua dibeli. Walaupun tak semua yang dimakan, dah kekenyangan. Jadi ini pun ujian juga, tuan-tuan. Maknanya taklah semudah kita mengatakan bulan Ramadan ni kita berlapar, kita rasa nikmat lapar, kita rasa susah payah berlapar, tapi ujian pula lepas buka pula. Jadi di situ pula ujiannya, sebab malamlah waktu yang paling afdal. Ramadan datang dengan kelebihan ibadah-ibadah malam ni. Dengan kelebihan ibadah-ibadah malam. Qiyamul lailnya dengan sebab solat tarawih ni adalah qiyamul lail, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belajar surah Al-Muzammil, Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW supaya qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaih kan. Hei orang yang berselimut, Allah Ta'ala panggil Nabi sebagai orang yang berselimut. Kenapa? Sebab Nabi hari itu dia berselimut kerana Nabi tertekan dengan tekanan-tekanan, dengan pakatan, dengan konspirasi jahat yang dirancang oleh pembesar-pembesar Quraisy ketika itu. Pembesar-pembesar Quraisy pula di kalangan saudara mara dia, di kalangan bapa-bapa saudara dia, Abu Lahab, lepas tu Abu Jahal, lepas tu Abu Neraka, macam-macam Abu kan. Dia orang plan macam mana nak gelar Nabi dengan beberapa gelaran supaya orang takut dengan Nabi. Ada yang cadang gelar Muhammad ni dengan apa? Majnun, Muhammad ni gila. Muhammad ni gila. Ada pula yang kata Muhammad ni kahin, tukang telik. Ada yang cadangkan gelar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran sahir, tukang sihir. Sebab dia kata Muhammad ni bila dia baca dia punya mentera tu Al-Quran sebenarnya. Tuduhan mereka ialah sihir. Quran ni adalah sihir. Menyebabkan orang ikut dia, menyebabkan orang tinggal anak bini, tinggal
keluarga dan sebagainya. Sebab jadi orang Islam, beriman, tinggal semua. Ada yang menuduh Nabi ni syair, tukang syair. Jadi cerita ni sampai pada Nabi, Nabi sedih. Sedih tuan-tuan, Nabi ni pun manusia, dia sedih. Masa tu baru jadi Nabi, baru jadi Rasul, nak ajak orang beriman kepada Allah, ajak satu dakwah yang baik kan. Tapi rupanya kaum dia menentang. Dan paling awal, yang paling tegar menentang ialah bapa-bapa saudara dia. Bapa-bapa saudara dia yang betul ataupun pak dara lah, macam kita kan. Orang Melaka kan semua orang pak dara, tu pak dara engkau lah tu. Bila ada orang tak berapa baik sikit, tu pak dara engkau lah tu. Jadi begitulah juga Nabi berdepan. Jadi Nabi sedih nak sampai Nabi berselimut. Kalau kita sedih sampai peluk bantal kan. Nabi berselimut, sedih. Maka Allah Ta'ala turunkan surah Al-Muzammil, supaya apa? Nabi bangun, qumil laila, bangun pada waktu malam untuk beribadah, illa qalila, melainkan sedikit. Kenapa tuan-tuan? Sebab sedikit ni itu nak layan nafsu, nak tidur. Nak tidur tu kena sedikit kan. Tapi bangun malam kena banyak kan. Kenapa? Sebab dalam menghadapi perjuangan, Nabi akan berdepan dengan berbagai-bagai ancaman, berbagai-bagai tawaran. Bukan sekadar ancaman, juga tawaran. Ancaman menekan, tawaran menawarkan dunia. Nabi pernah ditawarkan oleh penduduk, oleh kaum, oleh pembesar-pembesar Quraisy, dengan jawatan ketua Mekah. Nabi pernah ditawarkan dengan harta, dan macam-macam lagi. Syaratnya Nabi berhenti daripada dakwah. Berhenti daripada dakwah. Nabi tak terima. Sebab apa? Nabi diajar oleh Allah dengan didikan bangun malam ni. Nabi dapat tolak semua ni. Tolak segala serangan, segala tekanan, segala tawaran. Jadi maknanya ketika itu Nabi diperintahkan qiyamul lail. Sama ada bangun dalam keadaan apa? Dalam keadaan sepertiga malam, ataupun seperdua malam, ataupun 2/3 malam. Tuan-tuan, Nabi ketika itu diwajibkan bangun malam. Sepertiga malam pun tuan-tuan, kalau satu malam 12 jam, sepertiga malam maknanya 4 jam kena bangun ibadah. Bayangkan 4 jam bangun ibadah. 4 jam bangun ibadah ni maknanya dalam keadaan Allah Ta'ala tak tentukan awal malam ke ataupun hujung malam. Itu kita kena faham. Walaupun di sana ada hadis-hadis yang menyebut kelebihan 1/3 malam yang terakhir. Kerana kelebihan 1/3 malam terakhir ni Allah Ta'ala akan menurunkan rahmat dia, akan dekat dengan hamba-hambanya yang bangun malam sepertiga malam terakhir, yang minta ampun pada dia, yang minta keselamatan, yang minta hidayah dan sebagainya. Itu kelebihan sepertiga malam terakhir. Namun dalam soal bangun malam ni, Allah Ta'ala tak tentukan bangun malam tu sepertiga malam yang pertama ke sepertiga malam yang terakhir. Maknanya macam kita ni, sebab itulah dalam bulan Ramadan, sepertiga malam terakhir yang pertama ni, dengan kita bangun tarawih, itu termasuk dalam qiyamul lail. Termasuk dalam qiyamul lail. Kalau kita nak bangun sepertiga malam terakhir pun dapat juga qiyamul lail. Cuma bezanya nak nak dapat solat tahajud, itu kena tidur dulu. Tahajud ni semayang yang kita kena, yang boleh buat bila kita lepas tidur. Sebelum tidur tuan-tuan, contohnya sepertiga malam pertama, 4 jam pertama lah, daripada maghrib sampai, kalau campur 4 jam, 7.30 kata campur 4 jam, dia bukan sampai pukul 11.30. Itu waktu untuk kita qiyamul lail sebenarnya. Boleh bangun qiyamul lail, tak kira dah nak semayang tarawih ke, nak semayang sunat tasbih ke, nak semayang sunat taubat ke, nak semayang sunat istiqarah ke, nak semayang sunat hajat ke, apa-apa jenis semayang sunat boleh buat dan dianggap qiyamul lail. Hatta daripada kita maghrib tu kita semayang berjamaah, dapat solat sunat qabliyah, semayang sebelum isyak dapat qabliyah, ba'diyah. Kemudian kita semayang tarawih, semayang witir sekali, kemudian tadarus, itu termasuk qiyamul lail. Sebab dia dah masuk dalam malam. Cumanya bila nak tahajud, itu kena bangun malam, maknanya selepas tidur. Sebab itu syarat untuk tahajud. Itu kena faham.
Jadi oleh kerana itulah bulan Ramadan peluang untuk qiyamul lail ni besar. Sebab apa? Sepertiga malam pertama tu semua orang bersemangat nak beribadah, datang masjid, datang surau, bertarawih, bertadarus dan sebagainya. Bila ramai-ramai ni kita semangat. Jadi tuan-tuan, bila siang dah kita tekan nafsu kita, siang dah tekan dengan nafsu kita dengan berlapar, malam kita tekan nafsu kita dengan ibadah, maka kemuncaknya apa tuan-tuan? Kemuncaknya ialah roh kita akan kuat. Roh kita akan kuat. Sebab nafsu bila ditekan dan dia dilemahkan, maka roh kita akan memuncak. Inilah di antara hikmah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada awal dakwah dia telah diwajibkan untuk qiyamul lail, dan juga para sahabat, sehingga dikatakan Nabi sembahyang malam sampai pecah-pecah tumit dia, kerana lamanya berdiri malam. Begitu juga dengan sahabat-sahabat. Ketika itu sahabat-sahabat sembahyang terpaksa sembunyi-sembunyi sembahyang malam ni, kat celah-celah gunung, celah-celah batu, sembunyi nak sembahyang. Tapi hasilnya, natijahnya, mereka jadi orang yang kuat. Sebab ketika di peringkat Makkah ni tuan-tuan, orang beriman tak ramai mana pun. Tak ramai. Mereka dihadapkan dengan tekanan yang dahsyat. Terutamanya orang beriman ketika itu ialah golongan hamba-hamba. Suhaib Ar-Rumi, Khabab Al-Arad, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Sumayyah, keluarga Yasir dan sebagainya. Ini golongan hamba-hamba yang mana mereka ditekan, diazab, diseksa berhabis-habisan oleh tuan-tuan mereka. Tapi dengan kekuatan bangun malam ni lah mereka bertahan tuan-tuan. Kalau ikut kisah Khabab bin Arad, dia disalai di atas api sehingga lemak-lemak, orang kata lemak-lemak badan ni cair. Cair punya dahsyat. Itu cerita dia, betapa dahsyatnya penyiksaan ketika itu, semata-mata kerana mereka mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu je. Sembahyang 5 waktu tak fardu lagi, pergi haji tak ada fardu lagi, Quran pun tak turun 30 juzuk lagi, tak ada hukum hudud ke, tak ada hukum apa. Masa tu ajaran Nabi hanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pun mereka diazab dengan begitu dahsyat. Jadi tapi kekuatan yang mereka dapat ialah kekuatan ibadah melalui qiyamul lail. Yang ini yang kita nak belajar ni, yang kita nak menjelang bulan Ramadan. Inilah ruang dan peluang yang terbaik kalau kita nak ajar nafsu, nak menaikkan roh kita, kekuatan roh, nak melemahkan nafsu. Inilah bulan Ramadan. Sebab itulah jangan sambut Ramadan dengan orang kata sebagai pesta makan dan minum, tapi jadikan Ramadan sebagai pesta ibadah. Ini ruang dan peluang kita. Sebab itulah bulan Ramadan, kalau tuan-tuan tak semayang, kalau tak semayang tarawih ni, tak ada makna kita, tak ada makna kita datang, kita menyambut Ramadan. Baik, habis cerita. Yang ketiga daripada sebab kenapa kena jauhi bersangatan kenyang ni ialah ada membanyakkan makan itu, maknanya membanyakkan makan minum sampai bersangatan kenyang itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran, dan sebab bagi sedikit faham dan juga pengetahuan. Bila makan banyak, otak kita jadi lemah sebenarnya. Bukan sekadar otak, akal kita pun jadi lemah. Kenapa? Sebab otak dan akal kita dah diambil oleh keinginan makan dan minum semata-mata. Otak dan akal kita dah diambil oleh keinginan fikir makan. Kalaulah asalnya hidup ni makan untuk hidup, dia dah ubah jadi hidup untuk makan. Itu ibaratnya lah. Sehingga otak dia, akal dia hanya fikir untuk cari makan, dan cari makan dan nak makan semata-mata. Mana dia akan fikir benda yang sedap. Dia akan banyak menggunakan akal fikiran untuk fikir yang sedap-sedap di dunia ni. Maka paling berbahayanya bila dia akan semakin nampak tentang kesedapan, keseronokan, kesenangan dunia. Kerana nak makan sedap,
cari duit, cari kekayaan, tak kira mana asalnya. Yang penting ada duit, boleh makan sedap-sedap. Nampak tak tuan-tuan? Kesan dia punya akibat tu jauh ke situ. Bila dah sampai tahap tu tuan-tuan, bila dah berubah daripada makan untuk hidup jadi hidup untuk makan, maka hilanglah kecerdikan. Sebab Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, orang yang paling cerdik ni al-kayyisu. Al-kayyisu ni orang yang paling cerdik, kata Nabi, ialah orang yang dana nafsahu, yang dia sentiasa menilai diri dia, sentiasa mengukur diri dia, bermuhasabah, orang kata, reflect diri dia. Sebut reflect bagi senang faham kot. Reflect diri dia tentang apa? Persiapan hidupnya untuk mati ni. Persiapan untuk mati, itu yang jadi keutamaan dia. Dan Nabi kata juga ialah orang yang dana nafsahu, yang menghitung-hitung dirinya, dan juga yang kedua yang wa'amila, dan dia beramal kat dunia ni, dia beramal, dia bekerja, dia berusaha dan sebagainya, dia cari pendapatan, dia cari kehidupan, dia beramal ibadah dan sebagainya, lima ba'dal maut, untuk kehidupan lepas mati. Jadi orang begini ialah orang yang cerdik. Sebab orang yang cerdik, orang yang bijaksana ni ialah orang yang bijaksana, bukan bijak sini. Bijaksana. Bijaksana tu mana? Sana tu akhirat. Dia pandang akhirat tu jauh, sebab dia tahu itulah hidup yang sebenar. Hidup dunia ni sekejap ya tuan-tuan. Hidup dunia ni saya selalu sebut, yang ni tarikh lahir kita, yang ni tarikh mati kita. Inilah hidup kita. Yang kiri ni tarikh lahir. Tuan-tuan lahir tahun berapa? Tahun 60, tahun 50. Ini dah tarikh lahir kita. Kemudian kita akan tunggu satu lagi tarikh, iaitu tarikh mati. Tarikh mati. Orang kata, ada orang kata, ini bukan hadis, bukan Quran, orang ni, orang akan mati pada tarikh lahir dia. Orang mati biasanya mati pada tarikh lahir dia. Wallahu a'lam. Ini pada pandangan orang, pada pemerhatian orang. Sering berlaku, bukan semestinya berlaku, sering berlaku orang akan mati ketika tarikh lahir. Katakanlah saya lahir 17/10/64, percayalah kemungkinan saya akan mati 17/10. Tahun bila tak tahu, tahun ni ke tahun depan ke, wallahu a'lam. Jadi ini dua tarikh yang penting untuk kita tuan-tuan. Inilah hidup kita, pendek ni je. Tapi akhirat tuan-tuan, daripada tarikh mati kita tu 17/10 tu, itulah tarikh mati kita. Masa itulah bermula ambang akhirat. Masuk kubur dalam keadaan dah tak bawa apa, dah jasad kita dah mati, dah tak ada apa-apa, dah tak nak makan, dah tak nak minum, tak fikir nak rehat, tak fikir nak senang-senang, sebab dah tak pakai dah. Yang ada roh kita, itulah permulaan hidup akhirat. Kemudian nak tunggu kiamat berlaku, tiupan sangkakala pertama. Kemudian nak tunggu daripada sangkakala pertama nak sampai sangkakala kedua pun kena tunggu lagi. Kemudian sangkakala kedua nak tunggu dekat padang mahsyar. Tuan-tuan, padang mahsyar ni satu hari 50,000 tahun. Nak nunggu giliran masuk mahkamah, nak kena tanya amalan-amalan baik dan buruk, nak kena buka buku catatan amal. Tak tahulah berapa lama kita akan dapat masuk mahkamah tu, giliran kita. Satu hari 50,000 tahun. Dengan jasad dan roh kita tuan-tuan, macam mana kita rasa hari ni, itulah yang kita akan rasa kat padang mahsyar. Kalau sekarang ni tuan-tuan rasa lapar kan, semua dah lapar ni saya tahu. Masa ke akhirat tu lah, macam itulah kita akan lapar. Sebab kita bangkit di akhirat nanti, tak ada makan, tak ada minum. Tak ada orang kata orang sponsor makan, tak ada. Macam orang sponsor makan, sponsor more kan, seronok kita kan, makan benda free paling sedap kan. Tapi ke akhirat tak ada dah. Kita akan tunggu giliran, seorang demi seorang, seorang demi seorang, seorang demi seorang. Sebab yang jadi hakimnya hanya Allah. Bayangkan, nak nunggu giliran berapa lama. Kemudian buku amalan tu pula akan ditimbang pula, amalan kita akan ditimbang amalan. Ada pandangan ulama, buku tu yang ditimbang. Ada pandangan ulama, amalan tu ditimbang. Ada pandangan ulama, kebaikan, keburukan tu yang akan ditimbang. Nak nunggu giliran lagi. Nak tunggu giliran dapat masuk ke timbangan amal tu, satu hal lagi.
Kan orang kata apa? Penantian satu seksa. Kan ada lagu lama-lama dulu. Penantian satu seksa. Maka begitulah, nak nunggu apa nama ni, nak naik nama kita untuk dapat timbang tu berapa lama? Wallahu alam, kita tak tahu. Daripada itu pula nak pergi ke, nak berjalan lagi, bukannya naik kereta tuan-tuan, berjalan nak pergi ke titian sirat. Nak berjalan ke titian sirat tuan-tuan pun tak tahu berapa lama. Nak naik titian sirat, ada ulama kata 500 tahun naik mendatar, 500 tahun apa mendatar, mula-mula menegak, kemudian mendatar, kemudian menurun pula. Jauhnya titian sirat. Bukannya titian sirat ni macam, bukan macam jambatan Hang Tuah tu, pendek je kan, lama. Itu satu pandangan. Ada pandangan yang mengatakan 1000 tahun menegak, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menurun. Tuan-tuan, kalau 1000 tahun ni tak tahulah berapa lama kita nak menunggunya. Itu kehidupan akhirat ni tuan-tuan, yang kita tak ada siapa yang setakat ni yang pernah rasa benda tu. Benda ni hanya kita percaya je. Kemudian nak tentukan kita masuk syurga neraka. Dan dah masuk syurga, alhamdulillah. Masuk syurga, alhamdulillah, selama-lamanya. Orang putih kata no ending lah hidup di syurga ni. No ending dalam syurga ni. Wal'iyazubillah, begitulah juga dengan orang yang masuk neraka, no ending juga. Sebab itulah siapa yang masuk neraka, wal'iyazubillah, kita minta kita jauhlah. Tak ada benda yang paling menyesal orang yang masuk neraka ni, melainkan dia nak balik ke dunia, walaupun sesaat dapat balik ke dunia. Sebab apa? Nak beramal supaya dia dapat selamat daripada neraka. Tapi tuan-tuan, bila dah masuk neraka ni, no U-turn lah orang putih kata kan. Dah tak ada U-turn lagi dah. Neraka ke syurga tak ada mati. Mati dah tak ada tuan-tuan. Di akhirat mati dah disembelih, ya? Maknanya dah tak ada. Tak ada mati dah. Tak ada yang nama konsep mati dah tak ada. Sebab mati ni maknanya bercerai roh daripada badan. Dah tak ada dah. Mana kalau hidup kat dalam syurga, hiduplah selama-lamanya. Kalau hidup kat neraka, hiduplah selama-lamanya. Hancur, lebur, gentung, kena bakar macam mana pun, kena pukul macam mana pun, dia hancur, naik balik, hidup balik, hancur, naik balik, hidup balik. Rentung, bentuk balik badan dia, rentung lagi, rentung. Sebab apa? Memang Allah Ta'ala nak manusia rasa kerana kecuaian engkau, kerana kelalaian engkau yang beberapa tahun hidup kat dunia tu. Inilah dia punya akibatnya. Jadi tuan-tuan, yang saya cerita ni nak gambarkan orang yang berfikir tentang akhirat, orang yang beramal untuk akhirat. Inilah yang Nabi kata Al-Kayyis, orang yang paling cerdik, orang paling bijaksana lagi. Manakala orang yang fikir dunia dan hanya memikirkan wattaba'a hawa, disebut dalam hadis wattaba'a hawa, dia mengikut nafsunya. Ini yang kita tengah bincang ni, ikut nafsu je, hidup nak makan, nak minum, nak seronok je. Nabi gelar orang begini al-ahmaq. Apa makna al-ahmaq? Ahmaq ni tuan-tuan, bukan Ahmad. Ahmaq. Ahmaq ni maknanya apa? Dungu. Apa makna dungu tuan-tuan? Dungu ni dia lebih teruk daripada bodoh dan bebal kan? Orang Melaka sebut bebal senang kan. Lebih teruk daripada bodoh dan bebal, itu namanya dungu. Orang yang tak boleh guna otak dia, tak boleh guna brain. Tak boleh brain lah orang putih kata. Orang putih sekarang lah, orang Melayu kan guna, tak boleh brain, tak boleh guna brain. Sebab apa? Dia hanya fikir dunia, fikir keserokan dunia, dan dia tertipu dengan pendeknya masa dunia ni. Padahal hidup akhirat ni tuan-tuan, saya cerita panjang, punya panjang tuan. Sebab itulah orang yang fikir akhirat ni orang yang cerdik. Maka jangan sampai makan minum kita menghalang kecerdikan kita untuk melihat akhirat itu sendiri. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang keempat, bahawasanya banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadat. Wallahu a'lam bis-shawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Any question? Tak ada Debat makan minum tak ada soalan lah.
Tuan-tuan, beramal dengan ilmu hari ni bukan kat dalam surau, kat luar surau. Balik rumah nak kena beramal. Jadi ingat-ingatlah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.